Assalamualaikum, teman-teman. Ya, ramainya ya. Ui, ini. Jalan nih. Saya terlupa aja. Oh, boleh saya terlupa. Saya mau crispy. Kenapa? Tak banyak kot. Dah ada. Ini dah ada. Tak boleh ni. Okey, jangan roll dulu kamera. Macam mana? Okey, selamat petang Ibu Sali. Saya ingat macam ni tau. Saya ingat nak buat press tanya saya jawab. Lagi best tak? Tak buang masa, saya pun tak membebel tak Betul tak? Boleh? Press tanya, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, kamera stop dulu, saya refer dengan officer saya, baru lepas tu dah ada jawapan, kita roll balik. Oh, nampak macho. Boleh tak? Mana live ke? Mana live? Dah start live dah? Oh my god ni. Kau saya balik kan? You orang jangan main-main tau. Ini betul-betul ni percobaan tau tak? Saya tambah sikit lagi data 7, 9, 1, 1, 2. Okey. Apa kita nak mulakan dulu? Perkembangan macam mana? Maksud perkembangan tu macam mana? Oh, itu dalam bukan IGP dah cakap ke tu? Itu untuk menteri cakap tau. Saya tak boleh cakap. Menteri akan cakap pukul 2 tengah hari Saya ingat tak boleh. Itu Pak Haji boleh jawab. Itu Pak Haji boleh jawab Okey, nanti siap dulu. Saya akan atur saya punya talking point saya supaya jangan kita cacah merebah Okey, satu cerita pasal COVID di PJRM boleh? Okey. Yang kedua kita cerita pasal apa? Kemudian kawalan di sempadan Okey, lagi apa lagi? Apa tu? Oh, compound untuk kesalahan di bawah Akta 342 kan? Kesalahan Akta 342. Okey, lagi apa lagi? Oh, macam profesor ni. Confident je. Jawapan melalut. Lagi apa lagi? Kalau tak ada, kita straight to the point. Okey, tadi ada you punya colleague ada message ke saya. Beliau minta tanyakan bagaimana dengan kadar jenayah sepanjang kita melaksanakan PKP kadar jenayah dia minta tanyakan kadar jenayah ketum Grab rider tangkap dia untuk berketum. Mereka bawa kontraben disguise as a Grab rider. Grab rider tu Saya tengok dengan JSJ punya Saya rasa tak ada lah. Cuba tolong Firdaus tanya dengan Tuan Mio ada tak? Nanti kalau apa kita pas Okey, lagi. Ini pasal pasal kenderaan logistik kenderaan essential lah kenderaan perkhidmatan perlu
digunakan untuk kita salah. Apa dia tu? Ya, itu kan, itu kita boleh anggap sebagai apa dia bagi itu, occupational hazard. Ya, occupational hazard yang kita tidak boleh elak, yang perlu kita hadapi. Tuan-tuan sebagai pres pun akan menghadapi perkara yang sama juga. Semua menghadapi perkara tersebut. Ia terpulang bagaimana kita nak mengatasi dan menghadapi masalah tersebut. Bagi pihak polis, keadaan di mana kita dilanda hujan, panas, itu dah mainan mereka. Kerana tugas-tugas sebagai pegawai anggota polis, mereka bukan berada di pejabat, mereka perlu berada di luar. Jadi hujan, panas, itu adalah perkara biasa, ya, kepada mereka, lumrah. Justru PDRM mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan di atas keprihatinan yang dikemukakan oleh pihak wartawan dan juga pihak media, pihak orang ramai kepada bagaimana kita berhadapan dengan tugas-tugas isu-isu yang kita perlu hadapi dalam kita melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Baiklah, saya akan terus pergi kepada statistik berkaitan pegawai-pegawai PDRM yang terlibat, yang dijangkiti dengan wabak COVID-19 ini, ya. Jadi untuk keseluruhannya, keseluruhan yang positif adalah pada ketika ini adalah 66 orang, yang dikenali sebagai, yang diketahui sebagai positif, dan jumlah keseluruhan yang di karantin sehingga hari ini adalah 7/4, sehingga semalam 7/4/2020 berjumlah 1,225, iaitu peningkatan 231 berbanding 6/4, di mana pada 6/4 jumlah yang dicatatkan ialah 994 yang dikarantin. Jadi ia melibatkan jumlah pegawai polis 155 orang, pegawai rendah polis 654, pegawai awam, iaitu kita punya civilian staff 35, dan ahli keluarga sebagai kontak rapat 381. Baik, berkaitan dengan kawalan di sempadan, seperti mana yang telah pun disebut oleh yang dihormati Ketua Polis Negara, bahawa PDRM akan meningkatkan kawalan keselamatan di semua sempadan-sempadan di seluruh negara, terutamanya di sebelah utara, di sempadan dengan negara jiran Thailand, di sepanjang pesisir pantai, iaitu di pantai barat, juga di pantai timur di sebelah Johor, dan di kawasan persempadanan Kalimantan, dan juga di Sabah dan Sarawak. Jadi jumlah seperti mana yang disebut oleh Ketua Negara, kita akan meningkatkan jumlah pegawai yang bertugas di sempadan. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, sekarang ini kita telah menempatkan sejumlah 2,197 pegawai anggota bagi tujuan mengawal sempadan, iaitu anggota-anggota PGA, anggota-anggota PGA. Dan jumlah ini sebenarnya adalah merupakan 50% lebih tinggi daripada apa yang kita laksanakan sebelum ini, ya. Kerana selain daripada itu, PGA juga menyumbangkan tenaga sumber manusia kepada pasukan-pasukan, pada kontingen negeri, di mana sejumlah lebih kurang sejumlah 4,900 pegawai anggota telah pun ditugaskan membantu kontingen negeri dalam menguatkan sekatan jalan raya dan juga pemeriksaan secara mengejut ke atas premis dan orang awam yang didapati masih lagi berkeliaran dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Dan di masa yang sama juga, kita juga akan memperketatkan kawal laluan, khususnya di kawasan perairan. Di kawasan perairan yang di sebelah pantai barat Semenanjung, di bahagian selatan, iaitu di kawasan Pontian, Benut dan seumpamanya, dan juga di kawasan sebelah pantai timur Johor, di mana kita percaya bahawa ia sering digunakan oleh pendatang-pendatang asing daripada negara jiran melalui jalan laut. Justru
dalam mesyuarat yang telah diadakan semalam di IPK Johor yang dipengeruskan oleh yang berhormat Menteri Dalam Negeri. Kita akan menyelaraskan penugasan pasukan polis marin dan juga kita punya APMM, agensi penguasaan maritim Malaysia, dan kita juga akan memohon kerjasama dengan TLDM untuk melakukan pintasan di laut bagi memastikan bahawa kita menyekat laluan-laluan yang sering digunakan oleh pendatang asing tanpa izin ini. Selain daripada itu juga, kita juga akan bekerjasama. PDRM juga akan meningkatkan koordinasi di antara KDNKA, CID dan juga cawangan khas dan juga tugas am untuk kita mengenal pasti setiap tekong-tekong darat, khususnya daripada warga negara kita ni, yang kita percaya mereka ni sebenarnya adalah merupakan orang yang dalang dalam membawa masuk pendatang-pendatang asing ke negara kita ini. Jadi kita akan kenal pasti mereka dan kita akan pastikan bahawa siasatan, penguatkuasaan dan segala aspek undang-undang yang boleh kita gunakan, kita akan gunakan terhadap mereka ini, termasuklah AMLA, ya, Anti Money Laundering Act, kita akan gunakan terhadap mereka ini. Seterusnya juga bercerita mengenai isu compound pada Akta 342 ini, bahawa kita telah pun menerima SOP bagaimana untuk kita melaksanakan compound terhadap pesalah-pesalah yang melanggar peraturan Perintah Kawalan Pergerakan ini, dan ia akan digunakan kepada mereka yang didapati engkar dalam tempoh PKP ini dilaksanakan. Dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa compound yang ditetapkan ialah RM1,000, ya. Dia tidak ada rayuan macam compound traffic, kita boleh buat rayuan dan seumpamanya. Dia fix. Kalau tak bayar RM1,000, berarti pesalah-pesalah tersebut boleh membuat mohon untuk dibicarakan di mahkamah. Berkaitan dengan kadar jenayah, kita juga dapati bahawa sepanjang tempoh kita melaksanakan PKP ini daripada 18 bulan Mac 2020 sehinggalah 7 bulan April 2020 semalam, kita dapati bahawa purata jenayah yang berlaku di negara kita ni telah menurun sebanyak 67%. 67% daripada purata 350 kes, daripada purata 350 kes jenayah indeks sehari kepada 116 kes jenayah indeks sehari. Berarti ia menunjukkan penurunan 67%. Dan kita sedar bahawa banyak ada dalam PKP fasa kedua ini ada 10 perkhidmatan perlu, aktiviti perkhidmatan perlu yang dibenarkan. Antaranya ialah pembekalan makanan. Jadi ada dakwaan mengatakan bahawa perkhidmatan Grab, Panda Food dan seumpamanya, dan juga kadang-kadang lori-lori bonded, lori bonded ini mengambil kesempatan menggunakan tempoh ini untuk membawa barang-barang yang terlarang. Jadi pihak PDRM, Polis Raja Malaysia telah pun mengingatkan kepada semua petugas-petugas Sekatan Jalan Raya di semua Sekatan Jalan Raya di seluruh negara untuk mengambil maklum perkara ini dan memeriksa secara random atau sekiranya terdapat maklumat dakwaan seperti mana yang dikatakan ini, ya. So saya ingat itu je lah kot, ya. Terima kasih, ya. Dengan izin Datuk Seri, Ya. Fazli Ahmad daripada Jabatan Penyiaran Malaysia. Oh, handsome kamu, ya. You orang kan contoh ni, ikon pemberita masa akan datang. Okey. Saya ada Jabatan Penyiaran Malaysia ada 10 soalan ni. Dengan izin ni. Banyak. Okey. Sebab handsome. Yang pertama, Kawasan perumahan
perumahan, pemantauan bagaimana Tuan? Okey, kawasan perumahan kita akan adakan kita punya kereta kenderaan petrolka, kita ada unit rondaan bermotosikal dan unit-unit snap check yang ditubuhkan oleh IPD di seluruh negara. Inilah tim-tim yang akan membuat rondaan di kawasan-kawasan perumahan. Jadi kadang-kadang di kawasan perumahan ini kita dapati bahawa ada mereka yang masih lagi kadang-kadang di kawasan perumahan mereka berjogging contohnya, individu Jadi bila kita tahan, kita tanya kenapa berjogging, encik saya seorang saja. Tapi kalau seorang saja berpikir, dia seorang. Tapi kalau setiap rumah mempunyai pemikiran seperti beliau, agak-agak macam mana? Tidak ada makna kita punya PKP ini. Jadi dalam tempoh PKP ini, kita sarankan, kita arahkan, saya tak menggunakan kata saran dan nasihat lagi lah. Ini bukan masa nasihat lagi lah. Kita arahkan semua penduduk yang tidak ada kaitan dengan perkhidmatan perlu, hendaklah duduk diam-diam di rumah. Duduk diam-diam di rumah. Dan tidak ada perlunya untuk kita bergerak keluar tanpa sebab. Dan baru semalam atau baru 2 hari lepas apabila kerajaan mengumumkan bahawa bantuan prihatin nasional di mana wang telah dimasukkan dalam akaun masing-masing, maka kita berpusu-pusu ke bank untuk mengambil duit. Sedangkan kita tidak perlu berbuat demikian. Kita tidak perlu berbuat demikian untuk mengelakkan daripada kita berkumpul dalam satu tempat dalam keadaan yang ramai. Okey. Seterusnya, Okey. Kenderaan pemandu saja dibenarkan untuk memandu dan beradalah kenderaan lah. Bagaimana tu dengan motosikal, sebab kelihatan banyak pembonceng motosikal membonceng motosikal PKP ini. Mengikut PKP yang kedua, fasa kedua ini, dalam kenderaan seorang saja. Jadi motosikal pun dianggap sebagai kenderaan juga. Jadi seorang sahaja. Untuk tujuan membeli barang atau dia nak keluar untuk pergi ke bank, ke ATM ambil duit dan seumpamanya. Tapi of course kalau katalah menghantar orang yang sakit, maka bolehlah membawa bilangan orang yang menasabah dengan pesakit tersebut untuk dibawa ke hospital ataupun klinik mengikut mana yang perlu. Soalan seterusnya Tuan, TMB telah memberikan sedikit pencahayaan di sekatan jalan raya. Ada apa-apa perancangan daripada JKR untuk membekalkan struktur kekal, kontainer dan sebagainya? Ini nanti saya akan majukan kepada Ketua Negara untuk beliau bawa dalam mesyuarat khas jemaah menteri setiap hari. Soalan seterusnya nombor 4. Indeks sebenarnya turun hampir 70%, yakni sebanyak 67%. Punca kejadian ini dan perancangan penerusan perkara baik ini. Baik. Kita pun faham. Ini adalah, saya rasa jawapannya adalah lebih kurang jawapannya logik. Jadi apabila ramai yang berada di kediaman masing-masing, jadi tentu sekali ia telah membawa kepada penurunan, seperti mana yang saya sebutkan tempoh hari, bahawa jenayah ini berlaku bila ada ruang, dia ada peluang, dia ada sasaran, dan apa lagi yang ketiga? Apa dia? Dia punya kemahuan dia. Jadi ada 3 perkara utama. Dalam 3 ni kita dapati bahawa peluang untuk melakukan jenayah itu semakin berkurangan. Semakin berkurangan. Dan kerana kebanyakan rumah-rumah telah pun sentiasa ada penghuni. Dan di jalan raya pula pihak polis sentiasa mengadakan roadblock. Kita ada 750 lebih roadblock setiap hari, 24 jam sehari. Hampir tak ada tempat yang mereka pergi tidak ada roadblock. Jika berlaku jenayah pun mudah untuk kita memberikan maklumat antara satu roadblock yang lain, dan ini menyukarkan. Jadi peluang tu kita dah tutup rapat. Of course, tentu sekali kita hendakkan situasi sebegini sepanjang masa, tapi of course kita kena lihat dari sudut ke praktikalitinya. Sama ada kita boleh teruskan tidak menyediakan roadblock sebagian banyak selama-lamanya. Baik. Soalan seterusnya, peningkatan tangkapan PKP kesesakan di lokap, kemungkinan kesesakan jatuh hukum di penjara jika gagal bayar denda. Ada atau tidak perbincangan bersama Jabatan Peguam Negara agar peraturan tambahan selain kompaun
dibuat pada PKP seperti kuarantin di Puspen ataupun pusat latihan PLKN Ya. atau pusat latihan PDRM dan sebagainya. Ya, perkara ini masih lagi dalam perbincangan di peringkat dasar ya. Bagaimana kita hendak menangani perkara ini. Namun demikian di pihak PDRM, apabila kita telah membuat tangkapan kepada mereka yang engkar ataupun sengaja menghalang tugas anggota polis masa di Sekatan Jalan Raya, kita telah, apabila kita tahan mereka, kita telah pun mendapat persetujuan daripada ketua hakim, daripada hakim negara untuk para magistrat turun ke IPD dan menguruskan urusan riman, tanah riman di IPD. Jadi isu kita bawa ke mahkamah, bersesak-sesak di mahkamah dalam keadaan bergaris rantai dan sebagainya telah pun kita atasi. Baik. Soalan seterusnya, Datuk Seri. Tindakan gangguan orang awam terhadap petugas PDRM dengan mengambil video dan gambar di sekatan jalan raya, ada atau tidak kertas kesihatan yang boleh dibuka? Yang itu saya kena semak dengan pengarah CID. Setahu saya, so far saya tak dengar lagi. Ya, tak dengar lagi. Soalan seterusnya. Wujud beberapa kejadian orang awam langgari penjawat awam PDRM di sekatan jalan raya. Ada usaha untuk kurangkan risiko seperti kenderaan perisai, tentu dan sebagainya? Jadi daripada kesemua kes-kes yang berlaku di mana sekatan jalan raya itu dirempuh oleh kenderaan, kita dapati bahawa kebanyakan daripada semua kes tersebut melibatkan pemandu tersebut katanya dia mengantuk. Dia tak perasan ada sekatan jalan raya di hadapan. Yang kemudian ada yang mereka leka mengambil sedang melihat handphone dan seumpamanya. Jadi kebanyakan kes-kes tersebut adalah tidak disengajakan. Namun demikian kita telah pun memberikan ingatan kepada semua petugas-petugas sekatan jalan raya supaya menyemak semula kedudukan lokasi mereka supaya dapat dilihat daripada jauh oleh pengguna jalan raya sebelum memberikan banyak masa untuk pengguna jalan raya melihat dan mengambil langkah-langkah keselamatan untuk berhenti di sekatan-sekatan jalan raya tersebut. Okey. Soalan terakhir, Datuk Seri, daripada Jabatan Penyiaran Malaysia. Ya. Tahap kesihatan mental dan kebajikan petugas keselamatan barisan hadapan serta pusingan rehat waktu tugas dan juga peranan PBR. Ya. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih. Jadi memang kita dalam menghadapi perintah kawalan pergerakan ini, PDRM dia perlu mendapatkan bantuan seberapa banyak yang boleh. Jadi kita telah mendapat sokongan daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia, kita mendapat sokongan daripada pihak Rela, kita mendapat sokongan daripada APM dan juga kita menggunakan, kita kerahkan Police Voluntary Reserve PVR ke tahap yang semaksimal yang mungkin. Namun demikian, apabila kita mengeluarkan dan menugaskan anggota-anggota kita ini, kita perlu menugaskan dengan cara yang bijaksana supaya mereka tidak terlalu lesu dan letih bertugas tanpa rehat. Kerana tugas di lapangan ini dengan cuaca kita yang panas, hujan dan seumpamanya, dia cepat mendatangkan keletihan di kalangan petugas kita. Itu sebabnya PDRM sentiasa memastikan penugasan anggota-anggota di lapangan diatur sedemikian rupa supaya pusingan yang wajar dapat dibuat, supaya anggota dapat bertugas dan dapat berehat dengan secukupnya untuk bertugas untuk masuki tugas bagi shift yang berikutnya. Okey. So itu sajalah daripada saya untuk tempoh PKP ada kes penyeludupan hidupan dia so far, mana tadi saya tengok macam ada satu, bukan penyeludupan dia, kita terserempak rasanya. Mana tadi ni? Okey. Ada tadi statistik yang pasal tangkapan tadi, tertinggal Tapi satu je kes rasanya. Very insignificant lah. Ya? Very insignificant. Bawah maki. Ha? Apa dia? Di bawah maki sama tingkat. Makis Kita tak ketam dekat kelas. Tangkap ketam. Ketam dengan apa tu? Dekat sama dua hari lepas. Oh tu, itu je lah kira. Jadi pun saya rasa pun itu pun tak perlulah dilaporkan. Insignificant saya kata. Dia insignificant. Dia kalau Ops Khazanah ni dia tak apa ni, dia usung harimau makan harimau, dia usung apa nama ni, gading gajah, barulah sedap kan. Kita dapat tenggiling satu lori
Jadi so far tak ada. Kita pun buat sementara waktu ni kita keluarkan anggota-anggota PGA, tapi perkhidmatan masih lagi meneruskan tugas-tugas operasi khazanah di setengah-tengah tempat. Cuma untuk anggota PGA yang bantu selama ni telah kita keluarkan sementara waktu untuk membantu tugas-tugas ops COVID dan juga kawalan sempadan di sempadan Malaysia. Ya. Saya rasa isu tabligh itu dah selesai tau. Yang kluster terbaru ni tadi saya masa saya bersemang dengan berbincang dengan ketua pengarah MKN, adalah satu kes di mana mereka ni telah disaring negatif daripada masjid Seri Petaling. Kemudian dia pergi ke markas yang lain, dan daripada situ dia pula jadi positif. Jadi kita dapati inilah mungkin kes-kes terpencil yang dimaksudkan ni. Tapi untuk kes tabligh saya percaya hampir kesemua telah pun dikenal pasti dan telah pun dalam proses saringan peringkat terakhir oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Ada tak juga serangan cyber security terhadap agensi kerajaan? Sebab sekarang ni banyak guna, kalau buat sidang ni apa, guna Zoom. Ya. Alright. Ada serangan. Kita telah pun menerima satu surat peringatan tak salah saya semalam untuk mengingatkan semua agensi-agensi kerajaan berhati-hati dengan serangan cyber yang mungkin berlaku. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi Zoom ni adalah merupakan aplikasi peribadi yang di-download secara percuma tak salah saya. Dan setakat ini pihak polis PDRM kita membuatkan video konferensi, kita tidak gunakan aplikasi Zoom. Saya difahamkan aplikasi Zoom ini popular di kalangan online classroom kalau tak salah saya, di mana saya tengok cucu saya dia dengan tadika dia guna Zoom. Saya first time tengok. Apa dia? Standard Saya tengok 2 hari lepas. Okey. Apa lagi? Ya, last. Macam mana tadi? Okey. Jika orang itu di compound, kita tidak akan keluarkan compound di sekatan jalan raya. Jadi kita akan bawa mereka ke balai polis. Sebab compound itu akan dikeluarkan di IPD. Ya, di IPD, dan setiap pesalah tersebut akan diberi tempoh kalau mengikut SOP saya baca itu dalam tempoh 2 minggu untuk menjelaskan compound tersebut, dan compound tersebut adalah dibayar di pejabat Kementerian Kesihatan. Ya, itu dia punya SOP. Seperti saya katakan tadi, saya tidak nampak ada ruang untuk diskaun dalam compound. Dia tetap pada RM1,000 saja. Ya? Masih lagi RM1,000 compound. Macam compound traffic juga saya. Apa dia? Dia sudah dimudah. Kita pun sudah menerima barang-barang untuk compound tersebut untuk digunakan. Ya. Sudah tak salah saya last week kita telah pun menerima. So far saya belum dapat maklumat lagi mengenai perkara tersebut. Ya. Alright. Ada. Hari bermula. Itu dia. Hari ini kita mulakan. Barang-barang tersebut telah kita edarkan last week. So hari ini kita akan mulakan. Tapi jangan ambil mudah. Compound RM1,000. Habis kita punya bantuan perkhidmatan nasional yang kita terima peringkat pertama, betul tak ni Tuan Jabatan Penyiaran Malaysia? Dapat 500 saja.
Saya tengok dia ada tiga tier. Ada 1,006. Dapat 1,000, lepas tu yang bulan 5 dapat 500 lagi. 900 kan. Kalau dapat 1,000 yang pertama kali, habis. Yang dapat 500 kena top up lagi. So tak ada dia punya, tidak memberikan, tidak berbaloi lah untuk membuat kesalahan yang Okey, terima kasih semua sekali. Dia terima surat peringatan tu daripada siapa? Apa dia? Kata terima surat peringatan tu untuk Hati-hati dengan saya. daripada siapa surat? Allah, saya lupa dia National Agency Cyber Security something like that. Cuba daripada bukan dari Malaysia, kita punya MCMC tak salah saya. Okey, last ingatan daripada penaja kepada semua rakyat Malaysia, berhati-hati dalam masa sekarang ini apabila, sekali lagi saya ingatkan, dalam melaksanakan transaksi online. Sentiasa berhati-hati. Ingat, tidak ada agensi kerajaan, mahkamah, bank berurusan melalui telefon. Telefon hanya digunakan untuk buat appointment saja, jumpa di pejabat. Itu saja. Tak ada telefon minta nombor IC, minta nombor akaun, minta nombor password. Tidak ada. Hanya kalau katalah telefon daripada mahkamah, tuan dikendaki hadir mahkamah Miri contohnya pada sekian hari bulan. Itu saja. Tak ada nak kata tuan akan ditangkap, tuan akan kena denda, tidak ada. Ingatkan balik kepada semua rakyat Malaysia untuk ambil maklum. Telefon hanya digunakan untuk buat appointment, segala urusan dibuat di pejabat. Sama ada pejabat bank, pejabat kerajaan, di mahkamah dan seumpama dan lain-lain. Ya. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi.